Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini kita nak sambung cerita part 3 kronologi Muzan melawan ahli-ahli Demon Slayer Corp di akhir story. Alright, jom kita start. Okay, jadi lepas Tanjiro ni dah dibawa pergi oleh Murata di tempat yang selamat, kelima-lima Hashira ni iaitu Gyome, Sanemi, Iguro, Mitsuri dan juga Gyo, diorang berlima ni sambunglah lawan Muzan. Tapi biarpun kelima-lima Hashira ni team up lawan Muzan, diorang masih lagi kepayahan lawan Muzan. Dan Muzan ni pula serangan dia makin lama makin ganas daripada yang sebelum ni, sampaikan diorang ni pun ada jugalah yang cedera. Dan serangan Muzan ni berjaya kena dengan Mitsuri. Serangan Muzan ni terkena muka kiri Mitsuri dan juga bahagian badan kiri dia. Dan telinga dia ni pun putuslah disebabkan serangan Muzan tu. Jadi Iguro yang nampak Mitsuri ni dah terkena serangan yang teruk daripada Muzan, dia cepat-cepatlah pergi selamatkan Mitsuri. Dan Muzan pula masa tu dia ambil kesempatan tu untuk serang Iguro dengan Mitsuri. Tapi serangan Muzan ni berjaya dihalang oleh Gyome, Sanemi dan juga Gyo. So Iguro ni pun dia bawalah Mitsuri pergi ke tempat yang selamat, dan dia bawa Mitsuri pergi ke tempat medik Demon Slayer Corp supaya Mitsuri ni dirawat oleh diorang. Jadi masa tu at first Mitsuri ni dia berkeraslah juga, dia mau sambung lawan lagi sebab dia rasa dia masih tak dapat bagi apa-apa sumbangan pun dengan perlawanan diorang ni. Tapi Iguro kata, sudahlah tu, kau dah buat apa yang kau dah boleh buat, kau rehatlah sekarang. Gitu. Jadi Iguro ni pun dia sambung balik pergi lawan Muzan. Jadi masa Iguro lawan balik Muzan, dia potonglah tangan kiri Muzan. Dan masa dia potong tangan kiri Muzan tu, dia cepat-cepat tendang tangan kiri Muzan yang dah potong tu supaya Muzan ni tak regen teruslah macam tu, okay? Tapi tangan kiri Muzan yang putus tu, yang dah terjatuh, diorang ni macam cuba menyerap Iguro, orang macam serap masuk Iguro. Jadi Iguro ni pun terpaksalah buat pergerakan yang besar untuk tak disedut masuk dengan tangan-tangan Muzan tu. Jadi dia buat pergerakan yang besar kan. So benda tu menyebabkan Iguro ni lagi cepat penat. Efek daripada racun Muzan ni dah start ada dalam badan Hashira-Hashira ni. Dan orang pertama yang dapat efek tu adalah Gyo. Okay, Gyo ni dia dah hilang. Kekuatan genggaman dia tu dah tiada. So masa dia tangkis salah satu serangan Muzan tu, pedang Gyo ni terjatuh. Dan masa serangan Muzan tu dah hampir kena dengan Gyo, Iguro dengan Gyome pula, diorang dua ni cover. Diorang dua cover Gyo. So Sanemi ni pula dia buanglah pedang ekstra dengan Gyo. Dia suruh lagi Gyo teruskan berlawan. Jadi Gyo ni pun dia paksa juga diri dia ambil pedang tu, dia sambung lagi lawan Muzan. Masa diorang cuba lawan tu, diorang punya badan ni pun macam dah tak dapat keep up dengan racun Muzan tu kan. Badan diorang ni pun dah slowly macam mau hancur disebabkan racun Muzan tu. Ada satu kucing ni datang. Kucing ni nama dia Cacamaru. Cacamaru ni dia adalah kucing peliharaan Tamayo. Okay? Dan kucing ni dia bawa ubat yang dapat neutralkan racun Muzan. So kucing tu dia injek jarum yang mengandungi ubat, dia tembak ke arah Hashira-Hashira ni. Jadi masa Hashira-Hashira ni dah kena suntik oleh jarum tu, diorang ni start lah recover balik. Jadi racun Muzan tu dah tak bagi efek dengan diorang. Muzan ni pun dia cepat-cepat lah dia bunuh kucing tu. Dan masa tu dia perasan ini kucing Tamayo. Jadi makinlah dia geram dengan Tamayo masa tu. Even though Tamayo ni dah mati, dia masih lagi membebankan Muzan. Jadi Muzan pun makin marah, dia serang lagi Hashira ni semua. Dan serangan dia ni kali ni memang lagi kuat. Okay? Banyak betul tanah yang dia dah hancurkan disebabkan serangan dia tu. Jadi diorang ni pun terpaksalah elak serangan Muzan, elak sana sini kan. Dan Iguro ni pula masa tu dia cuba cari cara macam mana untuk tukarkan pedang dia ni jadi warna merah macam Muichiro Tokito buat masa dia lawan Kokushibo. Jadi apa dia buat? Dia genggam pedang dia ni dengan sepenuh tenaga dia. Dan dia berjayalah tukarkan warna pedang dia ni kepada Crimson Red. Tapi ada satu benda yang Iguro buat silap dekat sini. Disebabkan dia terlampau fokuskan tenaga dia untuk genggam pedang dia ni jadikan warna Crimson Red, dia hampir pengsan disebabkan kekurangan oksigen. Jadi masa salah satu serangan Muzan ni mau kena dengan Iguro, dia tak sempat buat apa-apa. Dan masa Gyo datang pun, dia cuba untuk lindungi Iguro, dia tak sempat.
Dan serangan tu berjaya lah terkena pergi tempat Iguro. Tapi secara tiba-tiba, Iguro ni dah ada di atas udara. Macam dia kena lempar. And at the same time, tangan kanan Muzan dengan beberapa tentacle dia ni kena serang. Okay, jadi tangan kanan dia ni putus. So Muzan hairan lah masa tu siapa yang serang dia. Jadi dia cuba analyze. Dia fikir mustahil Hashira-Hashiran yang serang dia. Mustahil dia orang yang serang. Dan masa dia cuba analyze tu lagi, tangan kiri dia ni lagi putus. Jadi masa dia tengok tangan kiri dia yang putus tu, dia perasan lah luka di tangan kiri dia tu bukan daripada katana yang biasa. Okay? Dia punya bentuk tangan dia yang dah putus tu macam bukan katana biasa. Okay? Katana yang bentuk lain lah. Jadi Muzan dapat rasakan yang ada 3 orang cuba untuk serang dia, tapi dia tak dapat tengok siapa 3 orang ni. Jadi masa tu Muzan dia cubalah, dia dengarkan bunyi-bunyi pergerakan diorang ni, and dia dapat detect di mana diorang. Muzan terus lancarkan serangan dia, dan serangan dia ni berjaya musnahkan talisman yang 3 orang ni pakai. Jadi 3 orang ni rupa-rupanya Inosuke, Zenitsu dengan Kanao. Okay, diorang pakai sejenis talisman yang Yushiro buat supaya diorang ni jadi halimunan dengan Demon Slayer dan juga dengan Muzan sendiri. Jadi masa tu Gyome nampak yang rupa-rupanya itu Inosuke, Zenitsu dengan Kanao. Dia terkejut lah, dia nampak diorang ni. So dia ingatkan yang diorang ni dah mati di Infinity Castle tu, tapi masih selamat lagi. Jadi Inosuke pun dia bising lah masa tu. Dia kata, biarpun kau musnahkan talisman kami ni, aku ada banyak spare lagi. Aku boleh gunakan lagi yang ekstra-ekstra ni lawan dengan kau. Muzan serang lagi lah Inosuke, Zenitsu dengan Kanao ni. Diorang ni pun 3 elak-elak serangan Muzan. Lepas tu Gyome dia ambil kesempatan ni untuk lagakan kapak dia dengan bola besi dia ni, and dia berjaya tukarkan senjata dia ni kepada Crimson Red Nichirin. Giyu pula dengan Sanemi, diorang buat benda yang sama jugalah dengan Gyome. Diorang lagakan pedang diorang, dan diorang berdua pun berjaya tukarkan warna pedang diorang kepada Crimson Red Nichirin. Jadi masa tu juga Gagak Demon Slayer Corps ni dia datang lah buat report, dan dia bagi tahu ada 1 jam 3 minit lagi sebelum subuh. So Sanemi pun dia bersemangat lah masa tu. Diorang dah berjaya tukarkan senjata diorang ni pergi Crimson Red Nichirin kan. Meanwhile pula Tanjiro masa tu dia sedang dirawat oleh Yushiro. Okay, Yushiro ni pun dia inject lah. Dia inject ubat yang dapat neutralkan racun Muzan tu pergi tangan Tanjiro. Tapi dia inject dalam dos yang lagi banyak lah daripada biasa, sebab racun di badan Tanjiro ni sudah macam merebak kan. Jadi dia terpaksa gunakan dos yang lagi banyak. Murata ni pula dia cubalah lepaskan katana di tangan Tanjiro ni, tapi dia gagal sebab Tanjiro masih pegang erat lagi. Dia masih genggam erat katana di tangan dia tu. Jadi Yushiro kata Tanjiro ni dia masih ada semangat lagi untuk berlawan. Biarpun dia dah pengsan, semangat dia masih ada lagi. Jadi masa tu diorang tiba-tiba dengar nadi Tanjiro ni hidup balik. Jadi Murata ni pun dia bagilah semangat dengan Tanjiro. Dia kata, Tanjiro bangunlah balik dengan kami. Macam tu semua kan. Tapi sekali Yushiro cek balik nadi Tanjiro, dia perasan yang nadi Tanjiro ni dah slowly hilang balik. Jadi dia kata, tiada harapan dah ni, Tanjiro sekejap lagi akan mati. Tapi Murata dia teriak balik, Tanjiro kalau kau tak bangun, Muzan akan lari. Kau kena bangun sekarang, kita kena kalahkan dia. Jadi masa ni lah Tanjiro dia punya tangan tu bergegar dengan sangat kuat. Diorang dapat rasa lah gegaran pada tangan Tanjiro tu. Dan makin bergegar tangan dia ni, lepas tu Tanjiro tiba-tiba buka mata dia. So masa ni Tanjiro dah start sedar lah daripada dia punya koma tu. Dan berbalik lagi dengan Hashira-Hashira ni semua, diorang lawan lah Muzan kan. Dan masa ni Muzan macam kepayahan lawan diorang. Lepas tu salah satu serangan Gyome ni berjaya kena lagi di rusuk kiri Muzan. Jadi rusuk kiri Muzan pun musnah. Dan Gyome dia cuba cari kelemahan Muzan. Jadi dia try access balik Transparent World yang dia guna masa dia lawan Kokushibo tu. Jadi dia cuba fokus betul ke arah badan Muzan. Dan masa tu dia masuk balik lah pergi Transparent World, dan dia nampak ada 7 hati dan 5 otak di badan Muzan. Terkejutlah Gyome nampak kan yang organ dalaman Muzan ni begitu, ada 7 hati 5 otak. Lepas tu barulah Gyome sedar, patlah Muzan ni kena potong kepala dia pun dia tak mati lagi, sebab organ dalaman dia tu ada banyak. 7 hati dengan 5 otak tu kena dimusnahkan juga, barulah Muzan ni boleh mati. Jadi Gyome ni pun dia suruhlah Hashira-Hashira lain untuk buat apa yang dia buat tu. Dia suruh diorang ni tengok betul-betul dalaman Muzan. Jadi Iguro
Dia buatlah apa yang Gyome kata dan dia tengok betul-betul organ dalaman Muzan. Pasu dia pun nampak juga 7 hati dengan 5 otak tu. So masa ni Muzan dia tiba-tiba mengamuk. Dia lancarkan serangan dia yang paling kuat sampai bergegar tanah tu disebabkan serangan dia. Jadi Muzan punya serangan tu begitu kuat, dia berjaya knock out semua orang yang berlawan dengan dia masa tu. Ada yang terpelanting di dinding, ada yang terpelanting di bangunan lain. Semua diorang pengsan disebabkan serangan Muzan. Dan disebabkan serangan ni juga, kaki kiri Gyome putus. Dan tangan kanan Gyo putus juga. Inosuke Zenitsu dia pengsan, Sanemi dengan Iguro pun pengsan juga. Yang selamat daripada serangan tu, cuma satu orang, iaitu Kanao. Tapi Kanao pun disebabkan serangan tu, pedang dia patah. Jadi dia tak dapat buat apa-apa, dia terduduk lah. Disebabkan serangan Muzan tu, terlampau terkejut. Nampak serangan Muzan yang terlampau laju. Jadi Muzan pun dia perlahan-lahan dia datang pergi tempat Kanao dan dia cuba bunuh Kanao. Dan masa Muzan cuba untuk serang Kanao tu, masa ni lah Tanjiro sampai. Tanjiro sampai, dia gunakan Hinokami Kagura Beneficent Radiance. Macam tu sebutan dia. Okay? Dia gunakan serangan Hinokami Kagura untuk potong tangan kiri Muzan. Dan lepas tu dia terus angkat Kanao, dia bawa Kanao pergi. Tanjiro pun dia bagilah Kanao dengan Medic Demon Slayer, dia suruh lagi diorang rawat Kanao. Jadi masa Muzan nampak Tanjiro, dia nampaklah muka Tanjiro yang dah mutated tu kan, yang ada daging buruk tu. Lepas tu dia katalah, teruk betul rupa kau sekarang ni. Macam susah aku nak bezakan siapa demon antara kita berdua ni. Sebab buruk muka Tanjiro masa tu. And at the same time, Muzan nampak juga bayangan Yorichi dalam diri Tanjiro. Jadi dia rasa jijik lah lagi dengan Tanjiro sebab dia nampak Yorichi. Jadi Tanjiro masa tu, dia tak cakap banyak. Dia cakap satu benda je. Mari kita selesaikannya ni sekarang, Muzan. And start dari sini, barulah bermulanya pertarungan Tanjiro dengan Muzan. One on one. Okay? Tiada backup lagi. Dan itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. InsyaAllah next video lagi, kita sambung lagi part 4. Alright? Thank you very much for watching. Keep supporting Faiz D Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.